Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barazu lillahi wahidil qahhar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah faqad faza muttaqun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita akan digolongkan dalam kalangan hamba-hambanya yang beroleh kejayaan di dunia dan di akhirat. Umat Islam diberi amaran jangan kembali buat maksiat selepas Ramadan. Itulah tajuk khutbah Jumaat pada hari ini. Hadirin Jumaat yang dikasihi sekalian, sesungguhnya ibadah puasa Ramadan sempurna ditunaikan dan bulan Ramadan pun telah pergi. Kita berazam tidak akan cuai dan lalai di bulan Syawal ini. Oleh itu, janganlah berubah ketaatan kepada Allah dengan kemaksiatan dengan sebab bertukar masa, keadaan dan tempat. Janganlah beranggapan bahawa Ramadan pergi maka bebas apa sahaja hendak dibuat pada bulan Syawal ini. Lupakah kita pada Ramadan yang lalu bahawa kita berdoa dijauhi azab kubur dan neraka dan mengaku takut azab seksa Allah, berazam menjaga salat fardu 5 waktu secara berjemaah, menunaikan solat Jumaat dan solat sunat, menghadiri kuliah dan tazkirah dan sentiasa membaca Al-Quran. Namun bila Syawal datang dan berlalunya Ramadan, bahawa mata, telinga, lidah, kaki, tangan, hati dan perut yang berpuasa di bulan Ramadan tetapi tidak lagi dijaga dan dipelihara apabila memasuki bulan Syawal, banyak kemaksiatan, kemungkaran, kejahatan dan keburukan yang dilakukan oleh anggota-anggota tubuh badan ini. Sepatutnya semua anggota tubuh badan ini yang berpuasa di bulan Ramadan hendaklah terus berpuasa di bulan Syawal ini dan bulan-bulan lain, dan digunakan kepada mencari keredaan dan keberkatan Allah Subhanahu wa taala. Gunakanlah mata untuk memandang wajah ahli keluarga dengan perasaan penuh kasih sayang, merenung ayat-ayat Allah dan melihat ciptaan dan kebesaran Allah dengan rasa kagum kepada Allah. Gunakanlah telinga untuk mendengar ayat-ayat suci Al-Quran, kuliah agama dan nasihat serta ucapan yang baik. Hadirin yang dikasihi Allah sekalian, pada bulan lalu kita guna lidah untuk membaca Al-Quran, maka janganlah berhenti lidah untuk bertilawah, berzikir
dan memuji Allah, menyampaikan nasihat yang bermanfaat dan menyuruh kebaikan. Kalau kaki digunakan untuk melangkah ke masjid atau surau bagi menunaikan solat isya dan tarawih berjemaah, maka teruslah melangkah kaki dengan penuh semangat menghidup dan mengimarahkan masjid dan surau. Di samping kaki dimanfaatkan untuk ziarah berhari raya bagi bertemu keluarga dan sanak saudara dan rakan-rakan. Apa yang paling penting ialah hati kita, yaitu raja segala anggota. Hati baik, maka anggota lain pun baik. Hati jahat, maka anggota lain pun turut jahat dan rosak. Sentiasalah berniat baik dan bersihkanlah hati kita. Gunakanlah hati untuk menginsafi diri, bermuhasabah dan menghargai nikmat yang Allah kurniakan. Akhir sekali, nikmat perut. Perut adalah sumber penyakit, yaitu apa yang dimakan, dan makan yang berlebihan akan mengundang kemalasan, kebodohan dan penyakit. Oleh itu, pada bulan Syawal yang mulia ini, makanlah dan minumlah sekadar yang dapat memberi kesihatan dan kekuatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah makan dan minum berlebihan dan membazir yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai firman-Nya dalam surah Al-A'raf ayat ke-31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Dan makanlah serta minumlah, jangan pula kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak suka akan orang-orang yang melampaui batas. Sebaliknya, Allah memberikan ancaman yang menggerunkan dan menakutkan pada hari akhirat nanti, menjadikan anggota tubuh badan akan menjadi saksi dan bercakap perihal dan perlakuan dosa ataupun kesalahan yang kita lakukan, sedangkan mulut akan ditutup dan tidak boleh berbicara lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yasin ayat ke-65. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada waktu itu kami menterikan mulut mereka dan memberi peluang kepada tangan-tangan mereka memberitahu kami akan kesalahan masing-masing, dan kaki mereka pula menjadi saksi tentang apa yang mereka telah usahakan. Hadirin jemaat yang dimuliakan, oleh itu marilah kita sama-sama pada bulan Syawal dan seterusnya sampai akhir hayat kita mengekalkan istiqamah dan semangat Ramadan dalam beribadah. Peliharalah hati dan seluruh anggota badan dengan amal kebaikan, dan hindarilah dari kemaksiatan dan kejahatan. Perlulah sentiasa berdoa, memohon ditetapkan keimanan, amal soleh dan akhlak mulia kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana kita ini sifat yang lemah, dan sentiasa mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Hati ini penting di dalam badan, kerana ia akan menentukan sama ada baik atau buruknya akidah, ibadah dan akhlak seseorang. Daripada Nu'man bin Bashir, beliau berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah iza salahat salahatal jasadu kullu wa iza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalb. Maksudnya, ketahuilah
bahawa pada jasad itu terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh jasad itu. Jika ia buruk, maka buruklah seluruh jasad itu. Ketahuilah bahawa ia adalah hati. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadirin jemaat yang dikasihi sekalian, mengakhiri khutbah kali ini, maka ibrah dan pengajaran yang boleh diambil dari khutbah ini ialah: pertama, umat Islam hendaklah yakin bahawa hidup dan kejadian manusia yang sempurna dan selesa ini adalah semata-mata untuk beribadah kepada Allah sepanjang masa. Kedua, peganglah Islam kuat-kuat, hiasilah diri dengan akhlak mulia, dan rebutlah pahala dan ganjaran yang disediakan oleh Allah SWT dengan berlipat kali ganda sepanjang masa dengan melaksanakan ibadah yang wajib dan sunat. Ketiga, yakinlah bahawa kemusnahan, kerosakan dan kehancuran adalah sebab dosa, maksiat, kemungkaran dan kesalahan manusia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fakullan akhazna bizambi wa minhum man arsalna 'alaihi hasiba wa minhum man akhazathu as-sayha wa mimman khasafna bihi al-ard wa minhum man aghraqna وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَ لَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Maka masing-masing kami binasakan dengan sebab dosanya, yaitu di antaranya ada yang kami hantarkan angin ribut menghujani dengan batu, dan ada yang dibinasakan dengan letusan suara yang menggemparkan bumi, dan ada yang kami timbuskan dia di bumi, dan ada pula yang kami tenggelamkan di laut. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali menganiayai mereka, akan tetapi merekalah yang menganiayai diri sendiri. Surah Al-Ankabut ayat ke-40. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wazikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafur